Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat dan saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam agama kita, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang jitu di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan ini, bulan Rabiul Awal, merupakan bulan yang dicatatkan sebagai hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, ya, Allah perintah kepada Nabi SAW untuk memberitahu kepada manusia, in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya kamu itu mendakwa kasih kepada Allah Ta'ala, maka dakwaan ini perlu kepada bukti, ya? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Beban pembuktian itu ditanggung oleh orang yang mendakwa. Maka sesiapa sahaja yang mendakwa dia kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dia perlu mendatangkan buktinya, iaitu fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka hendaklah kamu itu ikut akan daku, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Jadi tanda kita itu kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malangnya di zaman kita sekarang ini berlaku kekeliruan di dalam konsep mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira ada sebahagian umat Islam menyangkakan berpegang dengan sunnah Nabi SAW itu bererti apa sahaja yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kita jangan buat. Itu makna sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi makna kalau Nabi tak buat, kita jangan buat. Ini sangat keliru. Kerana sunnah Nabi SAW itu tidak sesempit yang disangkakan. Sunnah dari segi bahasa adalah jalan, at-tariqah. Jadi sama ada jalan itu yang baik ataupun buruk, dari segi bahasa boleh dipanggil sunnah. Tetapi sunnah dari segi istilah disempitkan hanya kepada jalan yang baik, iaitu at-tariqatul mardiyatul masdukatu fid din, salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa a'lamun fid din kas sahabati radhiyallahu anhum ajmain. Yang dikatakan sunnah dari segi istilah adalah jalan yang diredai di dalam agama, yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dijalani oleh tokoh-tokoh dalam agama seperti para sahabat,
radhiyallahu anhum ajmain. Ini berarti ikut sunnah. Makanya jauhi fahaman yang membenci kepada sahabat Nabi seperti fahaman Syiah misalnya, kerana mereka itu awal-awal lagi telah merosakkan sunnah yang patut diikut selain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah para sahabat, yakni jalan para sahabat. Jadi sunnah dengan makna yang lebih terperinci merangkumi perkataan, pertuturan Nabi SAW. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW kita perlu ikut. Itu namanya sunnah qauliyah. Merangkumi juga perbuatan Nabi SAW secara umumnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW juga kita perlu ikut secara umum. Kenapa saya sebut secara umum? Kerana ada juga perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita itu dilarang mengikutinya. Jangan ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana perbuatan itu merupakan khususiyah, merupakan perkara yang khusus untuk Nabi sahaja. Misalnya, iaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita lebih dari 4 orang dalam satu masa. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Daripada satu sudut dari segi takrifnya sunnah, itu jalan Nabi. Tetapi oleh kerana ianya khususiyah Nabi, ia khusus untuk Nabi SAW sahaja, maka kita itu dilarang mengikut perbuatan tersebut. Tapi secara umum perbuatan Nabi SAW kita dituntut untuk mengikutinya. Misal bila kita sembahyang subuh hari Jumaat, sebahagian umat Islam menyangkakan sunat kita sujud sajadah. Kalau sembahyang subuh pagi Jumaat, sunat sujud sajadah, padahal sebenarnya tidak demikian. Sunat kita itu mengikut kepada Nabi SAW termasuk bacaan-bacaan surah. Maka Nabi SAW biasa membaca surah Alif Lam Mim Sajadah dan juga Hal Ata Alal Insan pada subuh Jumaat. Dan Alif Lam Mim Sajadah itu ada ayat sajadah, maka bila dibaca sunat sujud, bukan sunat sujud sajadahnya. Kadang-kadang mungkin orang yang tak faham, pagi Jumaat dia sengaja baca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan di hujung ayat itu ada fasjud waqtarib, itu ayat sajadah, lalu dia sujud kerana pagi Jumaat dia faham sunat sujud sajadah. Itu keliru. Sunatnya itu adalah baca surah yang dibaca oleh Nabi SAW. Yang kerap dibaca adalah Alif Lam Mim Sajadah dan juga Hal Ata Alal Insan, tetapi tidak wajib. So itu para fuqaha mengatakan elok sekali-sekala imam pada pagi Jumaat jangan baca Alif Lam Mim Sajadah, jangan baca Hal Ata Alal Insan sekali-sekala, supaya masyarakat perasan kalau begitu tidak wajib, hanya sunat saja, boleh diganti dengan Sabbihisma rabbikal a'la dan Hal ataka hadithul wasyiyah. Bahkan dalam perjalanan, dalam musafir misalnya subuh Jumaat, Nabi SAW membaca kuliah dan juga kul huwallah. Jadi kita usaha untuk ikut kepada Nabi SAW walaupun perkara itu sunat, walaupun tidak berdosa kalau ditinggalkan, tapi lebih cantik kalau kita ikut kepada sunnah Nabi SAW. Dan lebih luas dari itu, selain daripada perkataan dan perbuatan Nabi, kita juga mengikut kepada perbuatan atau perkataan orang lain, tetapi mendapat periktirafan daripada Nabi SAW. Bila ada sahabat yang lakukan satu perkara ataupun yang menyebut satu perkataan, Nabi SAW iktiraf, mungkin Nabi puji. Nabi kata misalnya, saya lihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk menulis pahala apa yang kamu sebut. Itu iktiraf. Asalnya bacaan tasbih tersebut misalnya atau tahmid tersebut bukan Nabi SAW yang sebut, bukan sunnah qauliyah. Ada sahabat yang baca misalnya bangkit daripada rukuk menyebut Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ini bukan perkataan Nabi SAW. Tinggal lagi selepas salat Nabi tanya, manil mutakallim anifa, siapa yang ada bercakap tadi, maknanya menyebut perkataan tersebut masa solat tadi. Lalu akhirnya sahabat itu mengaku, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW memberitahu bahawa baginda melihat 30 lebih malaikat
berlomba-lomba untuk menulis pahala apa yang dibaca oleh sahabat tadi, maka itu namanya sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan, ya. Ataupun kadang-kadang Nabi SAW diam saja pun sudah memadai. Bila dilakukan satu perbuatan di hadapan Nabi SAW, Nabi diam, tidak membangkang, tidak melarang, sekurang-kurangnya dapat difahami daripada sunnah takririyah bahawa perbuatan itu tidak haram. Tidak ada di sana yang dinamakan sunnah tarkiyah. Sunnah bila Nabi tinggal maka kena tinggal, tidak ada. Bahkan sunnah Nabi SAW menunjukkan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW perlulah ditimbang pada neraca syarah. Sekiranya bagus, baik, maka boleh dilakukan. Sekiranya tidak bagus, tidak baik, maknanya dari segi neraca hukum, maka itu tidak boleh dilakukan. Kaedahnya begitu. Jadi hati-hati ya dengan golongan yang menolak semua perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Penolakan itu sendiri sebenarnya melanggar sunnah. Kenapa? Kerana Nabi SAW sendiri tidak demikian. Bila ada orang buat sesuatu perkara yang bagi dia sendiri tidak pernah buat, bagi dia sendiri tidak pernah lakukan, tidak pernah suruh, bagi dia tidak automatik melarang. Misal yang selalu kita bawa contoh adalah bagaimana seorang imam di Masjid Quba melakukan satu perkara yang Nabi SAW tidak lakukan dan Nabi tidak suruh, iaitu imam ini mengekali membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat solat. Misal dia jadi imam salat maghrib tadi, maka dia akan baca Fatihah, selesai Fatihah dia akan baca Qul huwallahu ahad sehingga selesai, kemudian selepas itu dia akan baca surah dan dia rokok. Rakaat kedua juga sama, dia akan baca Fatihah, selesai Fatihah Qul huwallahu ahad lagi sampai habis, kemudian baca surah, kemudian dia rokok. Jadi amalan yang diamalkan oleh imam ini, pertama Nabi SAW bagi dia tak buat, dan yang kedua bagi dia tak suruh, tak anjurkan pun buat begitu, dan yang ketiga kebetulan makmum tidak suka dengan cara imam tu. Jadi makmum jumpa dengan imam, bagi cadangan imam pilih satu saja. Kalau imam nak baca Qul Allah cukup, tak perlu lagi baca surah. Pas Qul Allah rokok. Atau kalau imam memang nak baca surah, tak perlu Qul Allah, jangan baca dua-dua. Lalu imam ini juga agak bertegas dalam perkara itu. Dia kata kamu pilih salah satu. Kalau kamu nak saya jadi imam, macam itulah cara saya. Kalau kamu nak macam lain, nanti imam lain, senang. Tapi makmum keberatan. Kalau mereka okey sebenarnya dengan imam ni, bagus bacaannya, bagus orangnya, tinggal lagi satu perkara itu yang mereka tak berkenan. Akhirnya mereka mengadukan kepada Nabi SAW. Jadi kalau benarlah sangkaan sebagai umat Islam, kononnya kalau satu perkara Nabi SAW tak buat maka haram, tentulah sebagai seorang Rasul yang bersifat tabligh menyampaikan, bagi dia akan panggil imam itu dan larang. Imam, ini perbuatan ni yang imam lakukan dalam solat ni saya tak pernah buat, dan saya tak pernah anjurkan. Buat satu perkara yang saya tak buat dan saya tak suruh itu haram. Sepatutnya begitu. Tapi yang berlaku tidak. Nabi SAW memang ada panggil imam ini, dan Nabi SAW bertanya kenapa imam tak nak ikut cadangan dari jemaah supaya pilih satu sahaja. Maka imam ini menerangkan dorongan perbuatan beliau. Kata dia, inni uhibbuha ya Rasulullah, sesungguhnya saya buat begitu kerana saya kasih kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Jadi pada ketika itu Nabi SAW telah boleh menimbangkan dari neraca hukum. Pertama, tidak ada larangan untuk seseorang itu mengulangi surah yang sama pada rakaat yang berbeza. Tidak ada larangan. Boleh satu orang misalnya rakaat pertama baca Qul Allah, rakaat kedua juga Qul Allah. Dan yang kedua yang lebih menjelaskan lagi adalah dorongan perbuatan itu adalah satu perkara yang selari dengan syariat, iaitu kasih kepada ayat Al-Quran. Kasih pada Al-Quran ini dari segi syariat satu perkara yang baik. Bahkan satu perkara yang Nabi SAW bagi tahu kepada imam tadi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut itu akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi kalau kita nak ikut kepada sunnah Nabi SAW, ya, sebab kita mendakwa kita kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi, ini bukan dakwaan kosong. Kasih kepada Nabi SAW menuntut kita ikut kepada sunnah Nabi SAW. Makna jalan Nabi. Sunnah Nabi ada yang wajib,
Sunnah Nabi ada yang sunat. Jadi apabila kita faham yang itu, kita tidak akan terburu-buru mengkomplain, melarang, apatah lagi sampai menyesatkan sesuatu perbuatan semata-mata kerana tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil panduan daripada hadis misalnya. Sebab ada orang kan sekarang ni masjid dalam suasana menyambut Maulidur Rasul. Sebab itu sepatutnya malam ni saya baca kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Jadi begitu juga besok sepatutnya saya baca kitab Minhajul Abidin. Tapi pihak masjid meminta supaya dalam suasana sambutan Maulidur Rasul Rabiul Awal ini, ustaz sampaikan kuliah yang ada sangkut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syama'il kah, sunnah kah dan sebagainya. Jadi ada orang tak bersetuju dengan sambutan Maulidur Rasul ini, alasan Nabi pun tak buat. Memang betul sambutan ada ke zaman Nabi SAW misalnya, Nabi anjurkan pada bulan Rabiul Awal ceramah-ceramah, jamuan-jamuan, majlis solawat, majlis qasidah, perarakan misalnya, ya memang tak ada. Tapi soalan yang kita nak tanya, mengikut sunnah Nabi, ya, apa hukum menyambut maulid ini? Jadi antara sunnah Nabi SAW adalah sabda baginda yang menjadi panduan kita adalah man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, yang di urusan agama ini, ma laisa minhu, apa yang tidak ada asal dari agama, fahuwa raddun, maka perkara yang itu tertolak. Ini panduan kita, ini sunnah Nabi. Baik. Jadi kena faham cara berinteraksi dengan hadis ini bukan sembrono. Bahkan ada sebagian orang dia terjemah tak habis pun. Dia kata mana boleh sambut maulid, ini perkara baru. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama ini, maka tertolak. Dia tinggal terjemah ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama. Jadi berinteraksi dengan hadis ini, para ulama menggunakan kefahaman yang disebut mafhum mukhalafah. Mafhum maknanya sesuatu yang difahami, as opposed to mantuk. Mantuk sesuatu yang diucapkan. Kalau dalam bahasa Inggeris, mantuk adalah expressly mentioned. Kalau mafhum adalah impliedly understood. Tak disebut, tapi impliedly boleh faham. Sebagai contoh, kalaulah dibuat pengumuman oleh imam misalnya kepada jemaah lepas sembahyang isyak nanti, kata imam, pada jemaah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun, tolong tunggu dalam masjid sebentar. Misalnya begitu ya pengumumannya. Lalu selepas itu datang satu orang jemaah, umurnya 60 tahun. Dia jumpa imam. Dia tanya imam, saya ni umur 60, nak kena tunggu ke tidak? Lalu imam jawab, kan tadi kan saya dah buat pengumuman. Jadi jemaah tu jawab balik. Dia kata, yalah, imam buat pengumuman bagi tahu yang umur tak lebih 40 sila tunggu. Yang umur lebih 40, imam tak bagi tahu pun kena tunggu ke tak payah tunggu. Jadi tentulah dalam hati imam, lah faham lagi. Kalau saya dah cakap yang kurang 40 sila tunggu, maknanya yang lebih 40 tak payah tunggu. Itu maknanya mafhum mukhalafah, kefahaman secara sebaliknya. Jadi apabila Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan dalam urusan ini sesuatu yang bukan dari agama, maka tertolak. Mafhum mukhalafah, kefahaman sebaliknya, barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan ini yang ada asal dari agama, maka itu diterima. Maka bila umat Islam buat satu perkara yang baru, hendaklah ditimbang dan dikaji ada tak asal dalam agama. Baik, apa asal sambutan Maulidur Rasul itu sendiri? Daripada Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan kurniaan Allah dan dengan rahmat Allah, dengan yang demikian itu hendaklah mereka itu bergembira. Siapa yang belajar bahasa Arab, falyafrahu tu, lam tu lamul amri namanya. Lam yang membawa makna disuruh, diperintahkan. Maka hendaklah mereka bergembira. Kita ini diperintahkan untuk bergembira dengan dua perkara. Pertama, fadluhu, kurniaan Allah. Yang kedua, rahmatuhu, rahmat Allah. Apa dia kurniaan dan rahmat Allah?
Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir, kurniaan dan rahmat Allah ini ditafsirkan sebagai Al-Quran dan juga Al-Islam. Sebagian tafsir mengatakan Al-Quran dan juga Al-Iman. Ya, Quran dan Islam, Quran dan iman, ini adalah kurniaan dan rahmat Allah. Tidakkah kedua-dua ini datang kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bergembira dengan kedua-dua ini mendorong kita bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepupu baginda yang baginda doakan supaya mahir dalam bidang tafsir, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah doakan kepada beliau, alimhu ta'wil, ya Allah ajarlah kepada beliau ni ta'wil, yakni tafsir. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, rahmatuhu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Rahmatihi dalam ayat itu bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah itu adalah Nabi. Macam mana Sayyidina Abdullah bin Abbas tafsirkan demikian? Kerana menyuluh ayat ini dengan ayat lain. Biasa ayat Quran ini saling tafsir menafsirkan, iaitu disuluh dengan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu melainkan sebagai rahmat kepada sekian alam. Jadi kalau begitu rahmat Allah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan supaya bergembira. Bagaimana cara bergembira? Allah tidak perincikan. Ada kalanya Allah perintahkan kita buat satu perkara, Allah perincikan caranya. Contoh, aqimus solat, dirikanlah solat. Apa dia as-solat? As-solat dari segi bahasa adalah ad-doa. Ya, solat itu adalah berdoa. Boleh tak satu orang bila kita tanya dia, awak dah solat ke belum? Dia jawab dah. Tapi kami tak nampak pun awak solat. Tadi saya sudah berdoa, kata dia. Solat itu doa. Allah suruh solat, saya dah doa, dah selesai lah. Jawabnya tak boleh. Kenapa? Kerana apabila Allah Ta'ala perintahkan solat, Allah telah perincikan solat itu bagaimana. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi SAW. Hendaklah kamu itu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Bukan solat dengan cara mana doa, itu tidak memadai. Ataupun haji misalnya, asal mana haji ziarah. Awak dah haji belum? Dah. Saya dah haji ke London, saya dah haji ke Washington misalnya. Tak boleh. Kerana haji bila diperintahkan wa azin finnas bil hajj, itu telah diterangkan, iaitu haji ke Kaabah, bukan ke tempat lain. Tapi fal yafrahu, hendaklah mereka bergembira. Allah tidak perincikan bagaimana cara bergembira. Maka apa yang Allah perintahkan, dapat Allah perincikan, dia akan kekal umum. Bolehlah kita bergembira dengan apa cara sekalipun, tapi ada batasannya, tidak sampai melanggar syarak. Apa contoh melanggar syarak? Katakanlah saja, tapi saya tak jumpa lagi lah. Ya, orang sambut Maulid Rasul, buat pesta tari menari, dihidangkan minuman keras sembari Maulid Rasul, malam ni kita enjoy macam itu. Boleh? Ya tak boleh. Tapi kalau Allah suruh bergembira, betul. Tapi bergembira itu batasannya jangan melanggar syarak. Ada setengah orang bagi contoh macam ini. Dia kata okey saja sambut Maulid Rasul, tak ada masalah, asalkan jangan sambut Maulid Rasul dengan cara tawaf kubur. Ya betul. Tapi ada ke orang sambut Maulid Rasul tawaf kubur? Setakat yang kita tengok tak ada. Ya, ziarah kubur bila-bila masa boleh, tapi bukan tawaf kubur macam tawaf Kaabah. Tapi yang dicakap tu secara teorinya betul. Kalau sambut Maulid Rasul dengan satu ritual tawaf kubur, ya tak betul. Tapi yang diadakan sekarang ini, itu dalil pertama, minhu amlasa minhu, ada dorongan dalam Al-Quran. Kedua, ada dorongan dalam hadis, dalam sunnah qauliyah dan juga fi'liyah Nabi. Sunnah perkataan dan perbuatan Nabi. Bila ditanya kepada Nabi SAW, kenapa baginda rajin puasa hari Isnin? Jadi puasa Isnin ini sunnah perbuatan, Nabi selalu buat. Lalu Nabi jawab, ini sunnah perkataan. Zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila ilayya. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan dan diutuskan wahyu kepada saya. Jadi Nabi SAW meraihkan hari kelahiran baginda. Cuma cara baginda raikan itu adalah dengan berpuasa pada hari yang baginda dilahirkan, iaitu hari Isnin. Jadi konsep meraihkan hari lahir itu ada.
ada sandaran kepada sunnah Nabi SAW, maka kalau kita kasih kepada Nabi SAW, fattabi'uni, hendaklah ikut akan daku, jadi ikut Nabi. Raikan hari kelahiran baginda. Baik, baginda raikan dengan puasa hari Isnin. Kita bukan raikan macam itu. Kita raikan dengan ceramah maulid, dengan jamuan makan. Saya baru balik dari Kelantan pagi tadi, rupanya hebat juga orang Kelantan sambut Maulidur Rasul. 7 ekor kambing juga tumbang. Masya-Allah. Penceramahnya diberi bahagian kepala. Masya-Allah, sedap. Bahagian kepala kambing bagi yang sukalah. Ya, bagi yang tak suka, apa pun tak suka. Ya. Jadi nak tahulah macam ini minhu am laysa minhu. Kalau puasa hari Isnin jelas minhu. Itu dari agama Nabi buat. Tapi ceramah-ceramah sebelum Maulidur Rasul ini minhu am laysa minhu. Maka nak menghukum satu perkara kena faham dulu, kerana al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum tentang satu perkara cabang daripada gambaran tentang perkara itu. Apa gambaran tentang ceramah maulid? Kalau kita kaji tengok, ceramah maulid kebanyakannya dalam bentuk tazkirah, peringatan. Jarang-jarang ceramah maulid dalam bentuk ta'lim, mengajar ilmu baru, jarang. Selalunya cerita balik benda yang orang dah tahulah, tentang Nabi SAW lahirkan anak yatim, ayah sudah meninggal, kemudian ibu bagi dia masih kecil juga meninggal, dipelihara sebentar oleh datuk, lama dipelihara oleh bapa saudara, pergi ikut bapa saudara berniaga, disuruh balik oleh orang pendeta Yahudi, kadang ada tanda ini Nabi, nanti orang Yahudi bunuh. Dan bila sudah dilantik sebagai Rasul, berbagai dugaan cabaran, pergi ke Taif bukan disambut. Bahkan kalau sekarang ustaz-ustaz pergi ke mana-mana disambut, dijamu, diraikan untuk berdakwah. Nabi SAW pergi berdakwah dibaling dengan batu sehingga berdarah dan darah mengalir sehingga ke kaki. Tapi hebat dan besarnya jiwa Nabi SAW diperlakukan demikian, baginda bukan mendoakan kehancuran. Kalau kita di-troll dalam Facebook pun kadang-kadang kita sudah doa, ya Allah, kau turunlah bala pada orang ni, dia disuka troll saya dalam Facebook. Nabi SAW dibaling batu sehingga berdarah, baginda mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaum aku, kerana sesungguhnya mereka itu tak tahu. Kalau mereka tahu aku ni benar Rasul, tentulah mereka tidak buat demikian. Itu rahmatnya Nabi SAW. Jadi bila kita dengar tentang kisah Nabi SAW ni, lembut hati kita. Lihat sayangnya Nabi pada umat, jadi kita sayang kepada saudara kita yang merupakan umat Nabi SAW. Berubah satu orang yang dulu jahat dan keras akibat tazkirah sebenarnya maulid, maka itu termasuk minhu. Fazakir wa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Yang kedua adalah yang selalu dilakukannya, tidak ada tawaf kubur setahu saya, yang ada adalah jamuan makan. Jamuan makan ini minhu am laysa minhu. Kalau kita kaji, banyak ayat Quran, hadis Nabi yang menggalakkan kita menjamu orang makan. Salah satunya hadis Nabi SAW ketika baginda mula sampai ke Madinah Al-Munawwarah, baginda berpesan, afshus salam, sebarkan salam, wa aqimut ta'am, dan jamulah makanan. Jamu makanan itu adakah Nabi SAW tetapkan kerana sesuatu sebab? Tidak. Berarti bebas, nak jamu makanan kerana naik pangkat, boleh. Nak jamu orang makan kerana masuk rumah baru, silakan. Nak jamu orang makan tak ada sebab, saja dah lama tak belanja kawan, saja nak belanja pun boleh. Nak jamu orang makan kerana ingat hari jadi kita yang ke-50 berapa misalnya, boleh tak? Boleh. Habis itu jamu makan ingati hari jadi Nabi SAW, tiba-tiba jadi haram, jadi sesat masuk neraka? Ya tidak. Kerana minhu, masih lagi dari agama. Kemudian selawat itu jelas minhu, kerana selawat diperintahkan secara umum, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bila secara umum berarti nak selawat bila-bila boleh. Di mana-mana boleh. Banyak mana, lebih banyak lebih baik. Dalam keadaan ada wuduk, ya bagus. Tak ada wuduk boleh selawat. Bahkan keadaan haid juga boleh selawat, tak ada larangan. Selawat dengan lafaz yang warid daripada Nabi SAW seperti selawat Ibrahimiyah, bagus. Itu yang cantik. Tapi kalau selawat dengan lafaz yang disusun oleh sahabat Nabi, yang disusun oleh ulama, juga boleh. Kerana selawat ini diperintah secara umum. Selawat dah hari-hari biasa, selawat seperti ingat Maulidur Rasul juga boleh.
Lagi apa lagi? Qasidah. Qasidah hukum asalnya harus, mengalunkan nasyid hukum asalnya harus, boleh jadi haram kalau dengan lirik-lirik yang ada maksiat atau dilantunkan dengan suasana yang maksiat, dan boleh jadi sunat bila qasidah itu mengandungi pujian-pujian kepada Allah, pujian-pujian kepada Nabi SAW, pujian kepada Al-Quran dan seumpama dengannya. Seumpama itulah qasidah pada hari Maulid. Kemudian ada juga dilakukan di setengah tempat termasuk di negara kita, iaitu perarakan Maulidur Rasul. Tak tahulah Masjid Seri 13 ada anjurkan tidak perarakan Maulidur Rasul. Ini minhu am laisa minhu. Perarakan ini adakah termasuk, ada asasnya dalam agama atau tidak? Baik, apa dia berarak? Berarak adalah berjalan beramai-ramai. Ini setakat yang saya fahamlah. Kalau ada ahli bahasa tolong betulkan. Sebab saya kalau saya faham, kalau jalan seorang-seorang macam janggal pula dia kata berarak. Lihat dia berarak mana? Itu seorang-seorang. Ya. Jadi yang saya faham, berarak itu berjalan beramai-ramai, hukum asalnya harus. Boleh. Tak ada larangan boleh nak berjalan beramai-ramai. Berjalan beramai-ramai saja-saja. Berjalan beramai-ramai kerana nak melahirkan kegembiraan sudah merdeka 65 tahun macam baru-baru ni. Ya boleh. Asalkan jangan misalnya berarak tu tak tutup aurat, berarak tu sampai langgar habis kedai orang terbalik apa rosak barang dia, tu tak boleh kerana sebab yang mendatang. Tapi semata-mata berarak, ia hukumnya harus. Dan berarak untuk menzahirkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi SAW, maka itu boleh jadi sunat. Dia dapat pahala kerana asalnya kasih kepada Nabi SAW itu wajib. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tak sempurna iman seseorang sehingga aku itu menjadi orang yang paling dia kasih mengatasi ayah dia, anak dia dan manusia semua sekali. Maka mana-mana wasilah yang membawa kepada kasih kepada Nabi SAW, sepaling tidak hukumnya sunat. Dia dapat pahala kerana membawa kepada yang wajib. Jadi kita jauhi ya kesempitan di dalam memahami sunnah Nabi SAW. Nabi datangkan agama ini dalam keadaan yang luas, keadaan yang tidak membatalkan segala yang diamalkan oleh manusia, tidak. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW hanya membatalkan apa yang bercanggah dengan syariat. Yang mana tidak bercanggah dengan syariat dikekalkan. Ada sebahagian jual beli Arab dikekalkan, cara nikah Arab dikekalkan. Kenapa? Tidak bercanggah dengan syariat. Jadi waktu isyak sudah hampir, insya-Allah kita sambung lagi tajuk ini pada kuliah subuh besok. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.